Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis pada malam ini dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba wa law syi'ta ja'alta sabasarabal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuan Imam Bilal, pengurusi dan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tambah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengabdikan diri kepadanya. Moga-moga peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi asbab pada pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadatnya. Kita dah sampai ke bahagian yang kedua terakhir, kemuncak yang keenam, iaitu disebut sebagai peringkat hinaan. Kemudian kita akan habisi ni insya-Allah sebelum masuk bulan Ramadan ni. Kita ada 3 kali lagi pertemuan insya-Allah kan. Habislah kot ni insya-Allah. Insya-Allah. Lepas raya kita pakai kitab baru insya-Allah. Kitab apa belum tahu lagi. Tak tahu apa masjid nak cadang kitab apa, tengok masjid kan. Imam nak pakai kitab apa, tengok saja insya-Allah. Kita dah sampai ke muka ke 392. Hadis ini pun dibaca pada Allahumma salli pada khutbah Jumaat yang minggu lepas. Ke khutbah Jumaat sendiri lain ni? Sama je. Sama satu je pun ke khutbah Jumaat. Sama kan. CIQ dia ada khutbah dia lain. Pada khutbah pada minggu lepas ni menceritakan tentang hadis ni. Panjang cerita tentang hadis ni. Bicaranya ialah tentang ibadat kita kalau tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadat kita itu banyak mana pun, ibadat kita tinggi mana pun, kalau tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana nak ikhlas ni pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jaga niat, kan? Jaga niat. Niat tu yang utama. Jadi kalau kita beramal ibadat, rosak dah niat, awal-awal dah rosak niat kerana sesuatu yang selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibadat itu rosak. Walaupun nampak macam sempurna semua, tapi oleh kerana niat dah rosak, maka dia rosak. Tapi masalah ikhlas ni dia tak macam niat betul niat. Kita ustaz tadi sebut pasal niat, dia ikhlas itu dijaga daripada awal niat itu. Tapi niat ni dia mesti nak buat sesuatu, contohnya solat, kita tak boleh tengah-tengah baru nak niat kan. Kecuali imam yang niat salah semasa takbiratul ihram, dia boleh betulkan balik kan. Tengah-tengah tu dia nak tiba-tiba dia tak jadi dah nak baca Fatihah, tiba-tiba pusing belakang tak jadi. Kalau satu saf ni okey lagi, kalau hari Jumaat penuh sampai ke belakang tu, macam mana nak beritahu tu. Jadi dia perlahan-lahan Allahu Akbar betulkan balik gitu. Boleh, dibolehkan kalau kita salah niat. Tapi yang dimaksudkan dengan ikhlas ni ialah awal, daripada masa awal tu dah ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jika berlaku contohnya awal tak ikhlas, tengah tak belum habis lagi dia punya tu, dia betulkan balik dia punya lillahi ta'ala dia tu, maka masih lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada sedikit perbezaan antara ikhlas dengan niat tu. Cuma nak dapatkan ikhlas ni, dia start daripada awal tu, kalau boleh betulkan tu. Ini akan dibincangkan ni insya-Allah pada malam ni.
Kita lihat pada hadis yang ke muka surat 392 ni, antara sebab kita mesti perlu sungguh-sungguh menjaga niat kita, menjaga ikhlas kita semasa beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala ialah supaya kita tidak berlaku kerugian yang besar di hari akhirat nanti. Nak jaga niat, nak jaga ikhlas ni susah, kecuali orang yang sentiasa muraqabah. Muraqabah ni kataan mengawasi, pengawas. Muraqib tu pengawas, muraqabah ialah pengawasan. Selalu sentiasa buat pengawasan pada hati kita, tengok dia ni buat kerana Allah Subhanahu Taala tu ataupun kerana kepentingan diri ataupun kepentingan dunia. Kalau bukan kerana Allah Subhanahu Taala, mesti ada kepentingan lain. Jadi tengok ibadat yang kita buat di atas muka bumi ni betul tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mesti perhatikan, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu benar ataupun tidak amal ibadat kita ni benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hadis ni diriwayatkan, dan satu lagi hadis panjang yang akan kita baca tu mungkin minggu akan datang. Satu lagi kita baca hadis yang panjang bagaimana ibadat ini ada yang melepasi langit pertama, langit kedua, ada yang tak lepas langit kedua, langit tiga lepas dan sebagainya, sampailah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya ditolak balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis yang kita nak baca ni ialah 3 amalan besar yang pada kita, kalau kita dapat melakukan ni, hebat dah kita. Tapi Allah Taala beritahu pada kita melalui kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan besar ini pun ditolak oleh Allah Subhanahu Taala. Bahkan bukan sekadar ditolak, tetapi dimasukkan orangnya ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok. Saya baca terus pada hadis terjemahan dia, sebab tuan-tuan dah dengar kan hadis tu dari khutbah tu. Yang pertama kali diseru pada hari kiamat adalah orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mati syahid dan orang kaya. Ni 3 golongan besar ni di atas muka bumi ni, hafal Quran, mengajar Al-Quran, orang yang berjuang jihad fisabilillah, mati syahid. Dan kita tengok dia memang mati syahid. Orang kaya yang sedekah sana, sedekah sini, banyak dia buat. 3 golongan ni dipanggil. Pada orang yang menghafal Al-Quran, Allah berfirman, apakah aku tidak mengajar kamu membaca Al-Quran yang aku turunkan kepada Rasulku? Jawab mereka, tentu saja ya Tuhanku. Firman Allah seterusnya, untuk apa ilmu yang engkau miliki itu? Jawab mereka, saya amalkan dan saya kaji siang dan malam. Firman Allah lagi, engkau berdusta. Engkau berdusta. Kata amalkan Allah Subhanahu Taala, mengajarkan Allah Subhanahu Taala, tidak. Para malaikat je berkata kamu dusta. Kita ni dengan malaikat dia tak pernah terpisah, beriman kepada malaikat. Cuma orang kita kalau bicarakan tentang rukun iman ni, dia sepintas lalu gitu je, beriman kepada malaikat. Sedangkan malaikat ni semua perbuatan, semua kata-kata, semua lintasan hati kita nak buat tu, nak buat ni, ada malaikat yang menyaksikannya untuk tu. Bahkan malaikat ni bukan seorang dua yang duduk keliling kita ni, macam-macam jenis malaikat. Ni yang duduk kiri kanan, Raqib Atid dikenali begitu, Raqib Atid. Bahagian menulis kebaikan dan kejahatan. Dan malaikat yang silih berganti, muaqibat, yang waktu subuh, waktu asar berganti dengan tu shift. Itu bukan Asyik IQ je ada shift kan. Malaikat pun ada shift juga. Jadi bila naik, Allah Ta'ala tanya, hamba aku sedang buat apa? Salat subuh. Hamba aku sedang buat apa? Tidur. Hamba aku sedang buat apa? Mengetir. Subuh pun ngetir lagi. Bawa balik tu, tak sempat, tak pergi masjid, tapi pergi ngetir dulu. Gitu. Jadi malaikat akan lapar lah. Tu nama malaikat yang akibat yang silih berganti. Jadi bila orang Ta'ala kata tu sekali dengan malaikat lah sebagai saksi. Panjang cerita malaikat ni, dia tak pernah pisah dengan kita. Daripada kejadian kita sehingga kita masuk syurga ataupun neraka, tetap malaikat tu akan ada. Saya baca cerita, Allah selamat cerita sirah cerita tentang peperangan Badar. Allah Ta'ala turunkan 3,000 tentera, tentera malaikat. Sedangkan tentera kafir waktu tu 1,000 orang je. Kenapa Allah Ta'ala sampai turunkan 3,000 malaikat?
Bahkan lepas pada tu Allah Taala tambah lagi jadi 5,000 malaikat. Kan? Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati. 5,000. Sedangkan tentera kafir 1,000 je. Untuk apa turun sampai 5,000? Gitu kan, sampai 5,000 turun. Kalau malaikat turun satu pun dah cukup kan. Habis semua sekali. Tapi kita baca ayat tu, apa sampai malaikat turun sampai 3,000? Kita kata kan. Tak rasa pelik ke masa kita baca sirah tu kan? Malaikat. Contohnya kita duduk di sini, malaikat ni sampai ke aras Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, sayap dia sampai ke aras Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perlu malaikat yang begitu ramai? Sebab malaikat ni dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Turun untuk memberikan ketenangan. Itu ada seorang dua yang tu yang ditugaskan untuk bersama untuk berperang. Kan? Tak semua. Nampak ramai. Bila turun sebab tentera di sebelah sana, mereka ada juga tentera-tentera mereka, yakni syaitan iblis ni pun bersama. Jadi bila malaikat turun, maka dia pun lari. Begitulah keadaannya kalau sekiranya majlis kita ni dinaungi oleh malaikat, kita akan rasa tenang je. Gitu. Orang kalau boleh nak meninggal dalam mari masjid, gitu. Niat nak mati kat masjid masa nak solat, ingat kan? Sebab waktu tu dia datang ketenangan, itmi'nan daripada Allah Subhanahu Taala dengan turunnya para malaikat. Jadi kita tak pernah pisah dengan malaikat. Firman Allah lagi, sebenarnya engkau ingin mendapat pujian. Bila kita sebut firman dalam hadis, ia adalah hadis kursi. Sebenarnya engkau ingin mendapat pujian daripada orang ramai bahawa engkau seorang qari, maka cukuplah pujian orang ramai sebagai pahala untukmu. Kamu dapat dah. Orang kata kamu hebat mengaji, kamu mengajar bagus dan sebagainya, kamu dapat. Sebab itu yang kamu nak, maka dia engkau dapat. Sekarang giliran orang kaya pula dihadapkan. Kalau dalam hadis yang dibawa dalam khutbah tu, dia sambung lagi, maka diperintahkan untuk dibuang ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang giliran orang kaya pula dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, apakah aku tidak memberikan kekayaan kepada kamu hingga engkau tidak memerlukan sesiapa pun? Jawabnya, tentu ya Tuhanku, hamba-Ku telah mendapat kekayaan. Hamba telah mendapat kekayaan darimu. Seterusnya Allah berfirman, engkau gunakan kekayaan yang aku berikan untuk apa? Dia menjawab, saya gunakan bersilaturahim dan bersedekah. Maka Allah berfirman, engkau berdusta. Kita buat ni antara amalan besar yang kita lakukan di atas muka bumi ni. Dia bagi contoh yang besar je, yang kecil-kecil tu kita kiaslah sendiri. Yang besar ni Allah Taala panggil. Yang banyak bersedekah ni untuk apa? Nak silaturahim, nak jaga ni, nak jaga asnaf dan sebagainya, kita kata. Tapi Allah Subhanahu Taala tahu. Maka Allah berfirman, engkau berdusta. Firman Allah seterusnya, ni yang ditakuti, maksudnya amalan kita ni nampak je ikhlas, tapi di akhirat didedahkan di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat kan? Sebab tu nak jaga sangat ikhlas ni, sebab takut kita ni didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita diajar untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni ialah tidak nampak lagi yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala, buat hanya nampak Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itu cerita panjang lagi nanti. Saya nak habiskan dulu ini. Firman Allah seterusnya, sesungguhnya engkau ingin mendapat pujian sebagai seorang yang pemurah. Nah, ambillah pujian itu sebagai bahagian untukmu. Dapatlah. Kamu dapatlah pujian tu. Orang puji kamu seorang yang pemurah dan sebagainya. Kini tiba, dia tidak menjadi masalah kalau kita sedekah orang nampak pun. Ada setengah tu nak tulis nama tak tu. Terus tak boleh tak saya tulis hamba Allah je, sebab saya takut dia punya tu. Boleh, nak tulis hamba Allah pun boleh, nak tulis nama kita pun boleh. Tak ada masalah nak tulis nama. Yang penting ialah hati tu. Dan kalau kita tulis hamba Allah pun, kita rasa macam kan? Tu juga tak masuk kat sini, tapi dia masuk bahagian yang kedua, iaitu ujub. Kan rasa juga dia punya tu. Kalau kita letak nama pun tak ada masalah. Orang-orang dia tahu nanti insya-Allah kita baru tulis ikrar siapa hamba Allah Taala ni yang ada. Susah kan orang yang buat program tu kan. Jadi kena tulis nama tu siapa. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Allah Subhanahu Taala, maka bicarakan dia, fahaddits, beritahu nikmat Allah Subhanahu Taala. Yang penting jaga sini.
Kini tiba giliran orang yang mati syahid dihadapkan kepada Tuhan. Allah berfirman, apa yang engkau lakukan selama di dunia? Jawab, saya diperintahkan untuk turut serta dalam perang Sabil, dan perintah itu saya turuti hingga saya mati dalam peperangan itu. Firman Allah, kamu dusta. Para malaikat turut berkata, kamu pendusta. Kemudian Allah berfirman, sebenarnya engkau hanya ingin dipuji sebagai seorang pahlawan yang berani, dan pujian itu adalah bahagian untukmu. Ada orang pegang itu kerana nak tunjukkan dia seorang yang berani, kan? Dah aku tak. Ada juga nak pergi fisab, kita nak pergi berjihad pun takut, kan? Dia ada orang yang tidak tu, dia tak takut mati. Geng-geng naik basikal atas bangunan tu tak takut mati tu, naik, kan, kat koridor tu lalu, kan, tak takut dia tu nak mati. Kita tengok pun takut, main macam-macam, buat macam-macam, lompat daripada tu, apa dia, lompat daripada bangunan. Baru ni curi masuk apa tu ni, menara apa tu yang Tuan Razak, menara Tuan Razak, exchange, exchange. Nak tu kita nak naik pun takut. Dia naik ke menara saja, tak ada masalah dia, kan. Untuk apa? Nak buat konten je, nak buat konten. Kata masya-Allah, macam-macam orang saya tak takut tu. Kita rupanya memang ada orang yang macam tu, ada orang yang macam tu. Sekarang ni saya tengok macam tu, saya ada cerita pasal ni pertandingan ni menampar ni. Saya rasa tak lama lagi dia masuk tu ke Malaysia ni. Tak lama lagi masuk ke Malaysia ni. Dah mula tu tawarkan hadiah yang besar je. Contohnya kalau menang hadiahnya 1 juta. Ramai tu nak pergi tu. Nak cuba dia punya siapa yang kuat tu. Tak boleh muka kita ni tu, bahkan muka kita sendiri pun tak boleh kita lempang, apatah lagi muka orang lain. Ambil wuduk kuat-kuat pun tak boleh, makruh hukum dia. Jangan ambil buku sabuk, kan? Seolah-olah kita menampar muka kita. Ini buat pula program yang tu. Saya rasa tu sejak lagi sampai tu. Sampai ke Malaysia ni, kan. Dah mula tu macam seronok pula dia main tu, nak tengok siapa yang kuat, kan. Ditawarkan hadiah yang begitu besar. Jadi ada orang yang itu. Ini tak cerita yang kecil-kecil gitu, tapi cerita yang besar, amalan-amalan yang besar pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita sebab tu perlukan muraqabah tadi, mengawasi hati, awas. Jangan pula ada orang yang baca hadis ni dia pun jawab, sebab ni lah ustaz saya tak pergi masjid. Itulah saya tak pergi masjid sebab saya kalau pergi macam menunjuk-nunjuk. Itu tak kena tu. Itu memang dah lari awal-awal lagi nak tu, kan. Allahu Akbar. Sebab tu yang saya tak sedekah ustaz. Kalau saya sedekahkan datang rasa riak. Allahu Akbar. Tidak betul begitu, diberitahukan kepada kita ni, ataupun Allah Taala berikan peringatan apa? Wallahu ya'lamu wa antum wallahu ya'lamu ma ta'malun. Wallahu ya'lamu bima ta'malun. Allah Taala tahu apa yang kamu buat. Itu satu ancaman. Tapi Allah Taala beritahu itu supaya kita hati-hati. Kamu nak buat tu, Allah Taala tahu tu. Kalau tak ikhlas kepada Allah Taala, Allah Taala tahu tu. Itu satu ancaman untuk kita perhatikan, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita benar dengan diri kita dan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula bila baca hadis ni makin kosong masjid, dah tak pergi. Rasa macam riak gitu. Tak pergilah. Pergi baru kita tahu macam mana dia datang, macam mana perasaan tu, gangguan tu dia mula datang macam mana pada kita. Baru kita macam ni dia datang, baiki macam ni, kan. Baru kita tahu untuk tu. Kalau tidak, sampai bila pun kita tidak tahu bagaimana untuk mengikhlaskan diri kepada Allah SWT. Bahkan Allah Ta'ala tak tunjuk pada kita bagaimana jalan dia untuk sampai benar pada ikhlas pada Allah SWT. Ikhlas ni di hati. Macam mana nak ikhlas pada Allah SWT? Kita nak ikhlas ni memang senang. Bila kita nak tahu sesuatu, maka kita buat, baru kita tahu, macam ni yang keluar, yang kata tidak ikhlas ni. Walaupun kita cakap kat luar ni ikhlas macam mana pun, tapi kalau dalam ni dia terselit juga sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu, kalau tidak tak perasan dia punya tu.
Jadi hati ni perlu diawasi dia, disebut sebagai muraqabah. Berkata pula Said Abdullah bin Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nar wa ahlaha ya'ijjuna min ahli riya. Sesungguhnya neraka dan ahli neraka penghuninya menjerit dalam menghadapi ahli riya. Neraka dan ahli neraka kepada ahli riya. Jerit. Macam mana jerit tu? Bagaimana jeritan mereka itu ya Rasulullah? Kata Ibn Abbas, kata Abdullah bin Abbas, sabda Rasulullah SAW, daripada panas api yang digunakan untuk menyiksa para ahli riya. Macam baka tu lah, bunyi api tu zoom dia bunyi kan. Kita duduk dalam baru tahu. Waliyahzubillah. Pada hakikatnya noda atau hinaan tersebut mengandungi pengajaran bagi orang-orang yang tajam mata hatinya. Tu tajam mata hatinya, itulah yang saya maksudkan dengan muraqabah. Susah kalau kita nak cakap dengan orang, tapi kalau kita tu sendiri baru kita tahu, oh rupanya belum lagi ni benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perbaiki dia. Kesungguhan itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Buatlah, Allah Taala kata, wa qul i'malu, dan katakan wahai Muhammad, i'malu, buatlah, buat amal tu. Jangan tinggal, nanti akan dilihat oleh Allah, Rasulnya dan orang mukmin. Kita buat, jangan tinggal, kita buat, insya-Allah. Baru kita memahaminya. Ikhlas menurut para ulama ada dua perkara. Satu, ikhlas dalam beramal. Yang kedua, ikhlas dalam memohon pahala. Ikhlas dalam beramal adalah niat takarrub pada Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak dah apa-apa ganjaran ke apa, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan niat mengagungkan perintahnya serta niat melaksanakan seruan Tuhannya. Buat nak takarrub pada Allah Subhanahu Wa Taala je, tak ada niat apa-apa yang lain. Adapun yang menjadi pendorong utama kepada semua itu adalah ijtihad yang bersungguh-sungguh. Ijtihad itu adalah kesungguhan, jahadah yang bersungguh-sungguh. Lawan kepada sifat ikhlas ialah munafik, iaitu takarrub kepada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan pada sifat ikhlas ialah munafik. Nifaq, ada sifat nifaq dalam diri. Nifaq maksudnya buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang buat ada sifat nifaq namanya munafik. Itu kan, munafik. Tapi bukan munafik tulen ni. Munafik tulen ni yang memang menentang Islam tu, menentang Allah Subhanahu Wa Taala tu, munafik tulen. Tapi ini sifat nifaq. Sifat munafik tu ada dalam diri kita. Ada buat dia beriman, tapi dalam waktu sama tu ada sesuatu yang lain, dia buat kerana sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada sifat nifaq dalam diri dia, merosakkan ikhlas. Berkata guru kami rahimahullah, nifaq, yakni munafik adalah niat yang salah, iaitu niat orang munafik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita tentang niat sini, bukan cerita tentang orangnya, sifatnya. Sedangkan ikhlas dalam memohon pahala bermaksud mencari manfaat akhirat dengan amal baik. Boleh niat tu tak? Ustaz, saya nak pergi kerja. Ni Wan tanya minggu lepas. Niat nak dapat rezeki. Ustaz, saya nak pergi solat masjid biar dapat pahala 27 rakaat. Boleh tak niat untuk dapat pahala? Gitu. Boleh tak niat pergi kerja nak dapat gaji? Boleh tak? Boleh tak kan? Tak boleh kan? Nak dapat gaji boleh tak? Memang kerja nak dapat gaji lah kan? Awak makan kenapa tu? Nak kenyang Ustaz, nak sihat. Nak sihat untuk apa? Nak dapat gaji untuk apa? Tu dia punya tu. Dia akan berganda gitu, awak ni nak dapat ni untuk apa? Nak dapat pangkat ni untuk apa? Nak dapat kuasa ni untuk apa? Awak tak boleh minta kuasa. Habis tu kalau bagi pada orang gila pegang kuasa, gitu kan? Kata siapa? Ismail Kamus, kita nak ambil daripada kuasa daripada orang gila. Itu kan, sebab orang gila dah pegang kuasa. Bila orang gila pegang kuasa, dia ada masalah. Tapi tiba-tiba awak pun nak kuasa juga. Awak nak jadi orang gila juga? Tak, kita nak ambil daripada orang gila. Mana nak? Saya tak gila, gitu kan. Jadi adakah dengan kita nak kuasa tu disebut sebagai orang gila? Tidak. Maksud awak nak untuk apa? Kat situ dia tengok balik. Awak pergi ni cari duit, ya memang awak pergi niat nak cari duit.
Habis nak apa Ustaz? Tak boleh niat apa Ustaz. Memanglah kerja nak buat apa tu? Nak duit lah kan? Nak duit lah. Tapi duit tu dapat untuk apa? Untuk apa? Jadi kat situ dia punya tu, saya ada kewajipan Ustaz jaga anak isteri, kewajipan yang diwajib. Kalau dia tak pergi cari makan, berdosa tak? Berdosa sebab dia dah ada nafkah yang perlu dibayar. Jadi kena pergi tu. Tapi tengok dia punya tu untuk apa dia buat. Jadi kat sini pun dia kata ikhlas memohon pahala bermaksud mencari manfaat akhirat dengan amal baik. Buat. Ustaz, kalau saya baca penghujung surah Al-Hashr 21 hingga 24, apa dia punya fadilat Ustaz? Fadilat ni ialah kamu didoakan oleh 70,000 malaikat contohnya. 7,000 malaikat contohnya kan. Jadi kita pun ni bagus ni baca. Siapa baca surah Ad-Dukhan gitu kan, Allah Taala hantar malaikat untuk mendoakan padanya. Berapa? 70,000 malaikat. Maka saya nak amalkanlah ni. Moga-moga dapat apa nama ni? Kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dia bersungguh untuk tu. Cerita tu masuk tak ikhlas? Masuk ni. Guru kami mengatakan ikhlas dalam memohon pahala bermaksud seseorang itu menginginkan pahala akhirat daripada kebaikan yang diperolehi, dan ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukannya bila nak tu buat amal ibadat dia dapat dia punya kerajinan, lepas tu nampak orang hebat, lepas tu nanti saya akan dilantik jadi pengurusi. Kan dia rajin kata buat ibadat, tapi nak tujuannya untuk apa? Ni nak pilihan raya ni apa nama ni? Pilihan raya masjid ni, pilih jawatan kuasa, dia pun tu. Kalau tak rajin tu kan. Saya dah mula tengok ni jawatan kuasa baru sekarang ni. Jadi yang lama-lama tu dah mula hilang. Sebab apa tak datang masjid? Dah tak ada tugas Ustaz. Dah baru ni datang sebab apa? Sebab pegang ni Ustaz, saya datanglah masjid. Kalau tidak orang kata apa pula gitu kan. Tapi kat sini tak ada siapa yang sama je kan. Tempat lain lah. Tempat sini boleh cerita kan. Tempat lain susah nak cerita. Cerita kena tengok-tengok dulu kalah. Kena. Allahu Akbar. Ni masing-masing ada. Kita tengok dari segi zahir ni nampak macam amal ibadat tu amal yang bagus, tapi rupanya tidak. Pandangan Allah Subhanahu Taala pada sini juga. Tapi kalau buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul, maka kau mendapatlah bahagian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma peringkat dia berbezalah. Peringkat dia berbeza. Bagi orang awam biasanya macam kita ni memanglah buat amal ibadat kita nampak apa dapat ni Allah Taala janji ni, Allah Taala janji ni kan. Tapi bagi mereka yang dah sampai ke tahap makrifah kena Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah tak pandanglah yang tu, kecil dah bagi dia. Sebab dia nak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dapat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapatlah semua perkara tersebut. Ni cuma diceritakan tentang kita tentang peringkat. Tetapi jika sekiranya dia tidak mendapat kebaikan namun dia tetap mengharapkan manfaat akhirat daripada amalan yang telah dilakukan, maka syarat-syarat sebagaimana yang telah penyusun terangkan. Ada yang bahagian dia tak nampak di sini. Tak nampak di sini, tapi dia terus saja. Contoh pakai cincin. Ambil sunnah kan? Ambil sunnah kan dah tunjuk korang. Pakai cincin gitu kan. Ada nak pakai cincin sunnah. Pakai, ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia pakai untuk tu sesuatu yang lain, macam mana? Tak saya pakai pun tak berapa ingat lagi. Tak apa. Belum lagi Tapi kamu lakukan tu insya-Allah kerana mengikut sunnah, maka dapat dah pahala tu yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang Hawariyun, yakni murid Nabi Isa, pernah bertanya kepada Nabi alaihi bagaimana yang dimaksudkan dengan amal yang ikhlas. Nabi alaihi menjawab, iaitu yang disertai lillahi taala tanpa menginginkan pujian orang lain. Dalam perkara ini baginda memberikan didikan kepada anak didiknya agar meninggalkan sifat riak. Mengapa Nabi Isa mengkhususkan untuk meninggalkan riak? Ini kerana riak merupakan perosak yang paling kuat dalam merosakkan keikhlasan beribadat. Riak tu maksudnya buat kerana yang lain tu. Buat kerana yang lain. Ni cerita tentang riak. Nanti akan dicerita tentang yang lebih dalam lagi, iaitu tentang ujub, yang perkara yang kedua nanti insya-Allah.
Imam Junaid berkata ikhlas itu membersihkan segala amalan daripada sesuatu yang boleh mengeruhkan amal. Berkata pula Imam Fudail bin Iyad, ikhlas itu membiasakan diri untuk bermuqarrabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta melupakan segala kepentingan peribadi. Buat untuk melekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari sesuatu yang selain Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macamlah para ulama ni dia nak terangkan kepada kita tentang ikhlas. Beribadat ni mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas, saya simpulkan ikhlas tu ialah kamu buat ibadat sampai nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas tu ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab siapa yang buat ibadat dia tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, masih yang berlaku sesuatu yang lain daripada Allah, nampak yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana supaya hati ni dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala? Dia ajar untuk sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir. Bila zikir, Allah Taala akan angkat kegelapan ni, maka dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut jelas, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Dia dan malaikatnya akan bersalawat pada engkau, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak berzikir, ingat Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan cahaya kepada hati. Dengan cahaya itu mata hati dia akan melihat sebenar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia ajar pada kita, walaupun tak nampak lagi, kita zikir banyak-banyak pun belum lagi datang. Tapi Allah Taala kata buatlah. Ingat lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga satu ketika tengok bila kita nak buat, dia akan terdetik. Macam tak sedap hati. Perasaan pertama yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tak betul ya aku ni. Buat kerja ni sungguh tapi ada sesuatu yang lain. Kan tu dia dah diberi tu. Mula makin kita ni dapat membetulkan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila hati itu dah mula mendapat cahayanya, maka dia akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itulah dia hanya buat kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tak faham nanti angkat tangan tanya. Semalam saya mengajar di Sentosa, ada seorang jemaah. Saya tengah mengajar ini, mata pandang sini, pandang sana balik, dia dah turun tangan. Mungkin sempat nampak tangan dia angkat tu. Jadi ya Tuan, tu. Ya tu, sebab saya pandang sini, dah sampai ke sini dah tangannya. Saya tanya, boleh tanya kan kita? Kalau kelas dengan helwa bagus dia. Kita tengah mengajar pun, Ustaz macam ni, saya tak faham. Kelas kat masjid dengan surau ni yang dakwah besar ni, itulah dia punya kelemahannya ialah ya. Dia faham pun tidak aku cakap ni. Kadang-kadang tengok ustaz syok seorang je. Syok seorang diri. Jadi rupanya tak faham yang kita maksudkan pun. Apa ustaz cerita saya tak faham. Macam mana nak tu kan. Dia jumpa dekat tangga masjid, ustaz makin pening ustaz. Tapi tak angkat tangan tanya. Boleh tanya insya-Allah kan. Baru kita tahu, tengok kita ni faham ataupun tidak kan, kita insya-Allah. Juga membantu ustaz untuk tu. Kalau tidak dia rasa seorang diri je benda tu kan. Dia fahamlah benda yang ada ke dalam kepala dia fahamlah. Tapi yang dia lontarkan tu orang faham tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya cakap dengan rumah, setiap pagi saya berhenti dekat ada penjual nasi lemak, nasi kerabu tu, dan dia jual karipap, 2 jenis karipap sarden satu, karipap kentang satu. Sampai ke hari ni dia tak tulis kat bekas dia. Memanglah dia dah tahu bekas besar karipap karipap kentang, yang bekas kecil karipap sarden. Dia memang tahu. Tapi setiap kali orang pergi, setiap kali saya pergi, mana ni karipap apa, ni karipap apa. Setiap pagi kita akan tanya dia, ni karipap apa, ni karipap apa.
Dah lama, dah sekian lama dia tak tulis lagi. Memanglah ilmu tu dah ada dalam kepala tuan, tapi saya tak tahu benda tu. Jadi kalau dia boleh tulis, kan, saya pergi, terus dia ambil. Kan senang, kan? Kita kena tanya, itu maksud saya. Yang benda dalam kepala saya ni saya faham lah, kan? Tapi kalau tuan-tuan tak faham, tanya. Jangan tak tanya. Jangan ada sampai kesudah. Dah nak habis dah kitab kita ni. Apa yang kita dapat daripada Minhajul Abidin ni Ustaz? Macam sama je Ustaz saya ni. Kenapa jadi macam tu? Ada masalah dengan kefahaman dia. Mungkin faham di sini tapi belum lagi turun ke dalam hati kita. InsyaAllah. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Menurut Imam Ghazali, itulah keterangan yang paling sempurna sehubungan dengan itu
Sehubungan dengan masalah ikhlas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqulu rabbi Allahu taala summa tastaqimu kama umir. Ikhlas adalah tekad dalam hati semata-mata hanya kepada Allah. Kamu kata Allah Tuhanku, Allah Tuhanku. Kemudian istiqamah sebagaimana yang telah diperintahkan. Buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah nafsu dan tidak menyembah diri sendiri menandakan bahawa kita tidak menyembah selain kepada Allah taala. Ini kerana menyembah selainnya wajib dipisahkan daripada pemikiran. Itulah ikhlas yang sebenar. Sedangkan lawan ikhlas adalah riya, iaitu menginginkan manfaat dunia dengan jalan beribadat. Dan gunakan ibadat tu kerana dunia. Gunakan akhirat kerana dunia. Orang guna dunia untuk akhirat, dia gunakan akhirat untuk dunia. Itu yang orang kata apa? Istilah apa? Penunggang agama. Penunggang agama. Tapi kalau gunakan dunia untuk akhirat, untuk akhirat, dia tak jadi tunggang agama. Gunakan akhirat untuk dunia. Kita buat apa-apa kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita gunakan agama tu untuk kepentingan keduniaan. Adapun riak itu terbahagi kepada dua. Satu riak khusus, yang kedua riak campuran. Riak khusus hanya menginginkan keuntungan dunia dan langsung tidak menginginkan keuntungan akhirat. Allah Ta'ala sebut, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebahagian daripada manusia ni ada yang minta, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada kami dunia, dan mereka tidak mendapat pun apa-apa bahagian akhirat. Ada orang yang memang nak macam tu, nak bahagian dunia dia je, akhirat belakang kira. Sedangkan riak campuran menginginkan kedua-duanya sekali. Contoh, seorang melakukan sembahyang, di samping menginginkan pahala akhirat, dia juga menginginkan pujian daripada orang lain. Duk sahawal dia pakcik tu, solat, dia pun nak pahala akhirat, dia pun nak pujian orang. Kalau orang tak bagi dia duduk kat depan tu, lain macam dah. Apa tak tahu, dia ambil tempat saya. Dia tempat dia, dia tanda kat situ jangan orang lain duduk. Dulu masa orang letak sejadah tu, dia sampai tinggal sejadah kat situ. Sebab apa? Tak nak bagi tempat tu pada orang lain. Tak gitu, kena ambil sejadah tu. Kita tu, siapa sampai dulu dia lah berhak. Tak kira siapa pun, AJK ke tak AJK ke, sampai dulu dia lah berhak duduk situ. Tak sejadah. Wallahu a'lam. Ni bukan nak cakap siapa-siapa, kita lah kalau kita buat begitu. Kalau kita buat begitu, tengok untuk apa kita buat begitu. Ada tak sesuatu yang lain? Nak pahala akhirat? Nak juga. Ni disebut sebagai riak campuran. Sesungguhnya ikhlas dalam beramal adalah mengusahakan sepenuhnya bahawa amal itu untuk beribadat. Adapun ikhlas dalam memohon pahala adalah mengharapkan amalan itu dikabulkan serta mendapat pahala yang banyak. Adapun yang membatalkan pahala amal adalah nifaq. Kerana amalan yang disertai nifaq menghilangkan sifat qurbah, menghilangkan sifat dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarub. Kita buat amal ibadat ni sebab nak takarub pada Allah, bukan nak takarub pada manusia. Nak pergi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila takarub pada manusia akan ada sifat riya, akan ada sifat nifaq dalam diri kita. Bila ada nifaq maka akan riya dalam amalan itu akan berlaku. Dengan demikian riak khusus itu tidak pernah ada pada orang yang ma'rifat. Ni kata kunci kepada ikhlas itu ialah ma'rifat. Kita baca gini, kita lihat dalam kitab kita ni, bagaimana nak dapat ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kuncinya ialah ma'rifat. Kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita benar kenal Allah Subhanahu Wa Taala, baru capai ikhlas sebenar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Allah menyebut ayat yang selalu saya baca, 110 surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang nak jumpa Allah, falyamal amalan salihan, maka dia buat amal soleh, wala yusyrik, jangan syirik. Jangan syirik. Macam mana dia tak boleh tak syirik? Kalau kau tak kenal Allah, memang syiriklah. Kalau kamu kenal Allah Taala, kamu tidak akan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kadang-kadang ia membatalkan sebahagian pahala, manakala riak campuran pula mendapat 1/4 bahagian pahala. 1/4. Kalau campur ni dapat
Jadi ibadat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok berapa banyak dia punya tu. Mungkin pada peringkat awal tak ikhlas, pertengahan ikhlas, akhir tak ikhlas balik gitu kan. Dia ada tu. Jadi nak kena jaga niat ni, nak kena sentiasa dijaga sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut guru kami, riak khusus tidak akan terjadi pada orang ma'rifat yang sedar akan akhirat kecuali ketika dia sedang leka atau terlalai. Waktu Allah Ta'ala suruh kita tu, dia ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Tujuannya apa? Supaya dia tidak terlintas sesuatu yang selain pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia zikir ni dia ada getaran dia Dia ada tu. Bila syaitan ni dia nak masuk pun, dia kalau kita belajar gelombang kita rendah, tubuh kita ni ada gelombang. Bila gelombang kita tengah semangat ibadat apa semua tu, dia susah sikit nak masuk. Tapi bila gelombang dia rendah, contohnya masa orang sakit, contohnya masa period dan sebagainya, gelombang rendah, dia mudah benda tu masuk untuk tu. Jadi begitulah kan. Gunanya zikir ni adalah untuk menjaga gelombang ni supaya dia sentiasa tu. Ini campur sikit kajian sains ni. Macam mana dia punya zikir tu boleh tu? Kita ambil air ni buat test. Bismillahirrahmanirrahim. Dah dah buat test kan. Pengkajian daripada Jepun dia dah test. Kita tengok dia punya molekul tu. Maksudnya getaran tu Bismillahirrahmanirrahim berubah. Molekul dia jadi cantik. Tapi kalau kita cakap benda-benda yang tak tu kan, contohnya kita panggillah dia apa ke BABI lepas tu tengok dia punya tu kan, berubah pada sesuatu yang memudaratkan. Bila kita minum air yang sama tapi perangai jadi berubah. Minum air yang sama tapi tu makan nasi yang sama, bila maknya tengah masak nasi, maknya tengah marah pada ayah dia, makan nasi, anak dia pun makan, lepas tu pun sama perangai dia. Kenapa boleh jadi begitu? Sebab benda tu dah merubah molekul dia tu kepada sesuatu yang tidak baik. Jadi peranan zikir ni ialah dia nak jaga kestabilan tu, supaya hati tu yang tiba-tiba dia datang syak, ragu pada Allah Subhanahu Taala, dapat sentiasa terjaga gitu. Ataupun tiba-tiba dia awalnya nak buatkan Allah Subhanahu Taala, tiba-tiba datang nak terlintas buat kepada yang lain. Jadi peranan zikir itu adalah untuk menjaga ni. Itu orang yang kena Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila dia leka je, dah mula datang kan. Ni kalau buat macam ni kan dapat juga commission dia banyak ni. Dah mula datang kan. Tapi bila dia mula istighfar balik, dia dah mula buang balik dia macam tu. Gitulah keadaan kita. Kemudian nazar yang disertai riak dapat dijadikan penyebab hilangnya sebahagian pahala dan menggagalkan penerimaan amal. Nazar ni bagus, tapi sekarang ni itulah nak beritahu juga pada orang kan, ini nazar ni kita buat ni kerana alhamdulillah anak saya khatam Quran 30 juzuk gitu kan. Benda tu bagus. Tapi ada satu yang tak bagus ni ialah nak kena beritahu juga ke orang benda tu kan. Beritahu kan. Susah nak jaga. Orang lagi sekarang ni lagi susah nak jaga. Penjelasan mengenai masalah tersebut memang memerlukan keterangan dan bahasa yang panjang lebar, dan ini telah penyusun terangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cerita bab ikhlas ni dalam kitab Ihya Ulumuddin, satu bab dia cerita tu dalam jilid yang keempat tu, panjang lebar tentang bagaimana untuk mendapat hati yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti dulu sini. Perlu diketahui bahawa menurut sebahagian ulama, amal terbahagi kepada 3 bahagian. Wallahu a'lam. Ini berapa bulan? 25. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikri wa qalban mafhuman bisyukri
وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، نسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، نسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام الغنى عن الناس، وحب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. نعم المجيب. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.